Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini kita diberikan rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bersama meneruskan majlis pengajian bulanan kita yang kita lakukan pada setiap hari Khamis minggu yang pertama dan juga hari Khamis minggu yang ketiga. Dan pada malam ini Alhamdulillah kita berada pada hari Khamis minggu yang ketiga daripada bulan Januari 2021 ini, dan kita pada malam ini meneruskan majlis pengajian kita pada 2 minggu yang lepas, iaitu dengan topik perbahasan yang sama, hukum hakam berkaitan azan dan iqamah. Hukum hakam berkaitan azan dan iqamah. Jadi saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua tuan-tuan hadirin dan hadirat yang hadir menonton kuliah kita secara langsung pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan semua yang menonton berada dalam keadaan sihat walafiat, diberikan kesihatan yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan daripada segala musibah dan keburukan. Allahumma amin. Jadi saya ucap juga jazakumullahu khairan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan sudi sharekan video kita ini, rakaman ataupun siaran langsung kita ini daripada Facebook Baitus Salam, sharekan kepada media sosial kita. Di laman Facebook kita, sharekan juga di ruangan-ruangan seperti WhatsApp dan seumpamanya. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat ganjaran pahala yang bersambung insya-Allah. Baik, oleh kerana kita telah selesai mukaddimah perbahasan, maka saya terus pergi kepada perbahasan sambungan kuliah kita pada malam ini, iaitu masih membahaskan tajuk hukum hakam azan dan juga iqamah. Hukum hakam azan dan juga iqamah. Pada kuliah yang lepas kita telah menceritakan berkenaan dengan definisi azan, definisi iqamat. Dan kita juga telah menceritakan berkenaan dengan hukum perbuatan mengumandangkan azan itu. Apa hukum melaungkan azan kita telah bahaskan pada kuliah yang lepas. Dan juga kuliah yang lepas juga kita telah menceritakan berkenaan dengan syarat-syarat azan. Syarat-syarat azan. Jadi pada malam ini saya nak sebut berkenaan beberapa perkara yang penting yang berkait juga dengan azan. Pertama, kita pergi kepada fadlul azan. Fadlu al-azan. Fadlu ni adalah kita terjemahkan dalam bahasa kita kelebihan azan. Kita nak galak supaya orang melaungkan azan. Jadi kita nak cerita berkenaan dengan kelebihan melaungkan azan. Kelebihan ni dapat kita ketahui daripada beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Seperti hadis pertama yang kita nak kongsikan adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saffil awwal summa lam yajidu illa ay yastahimu alaih lastahamu." Yang membawa maksud apa dia? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut, lau ya'lamun nas,
kalaulah atau jika sekiranya orang ramai itu mengetahui ma fin nida'i was saffil awal, fadilat yang terdapat pada melaungkan azan dan juga fadilat yang terdapat pada duduk ataupun mengisi saf yang pertama di dalam masjid ketika salat berjamaah. Kalau orang ramai tahu fadilat dua amalan tersebut, pertama melaungkan azan, kedua duduk di saf yang pertama ketika salat berjamaah, summa lam yajidu illa ayyastahimu alaih, kemudian mereka tidak mendapati melainkan mereka kena cabut undi untuk menduduki tempat tersebut ataupun untuk melaungkan azan tersebut, lastahamu alaih, nescaya mereka akan mengundi untuk menentukan siapa yang dapat peluang untuk azan dan siapa yang dapat mengisi ruang untuk menduduki saf yang pertama. Di sini jelas menunjuk betapa besar kita katakan perbuatan atau fadilat azan, sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mensifatkan kalau orang ramai tahu fadilat yang terdapat pada ibadat melaungkan azan dan juga fadilat yang terdapat pada saf yang pertama, dan mereka tidak mendapati melainkan dengan cara mereka perlu mencabut undi, nescaya mereka akan mencabut undi untuk menentukan siapakah yang layak untuk melaungkan azan dan juga menduduki saf yang pertama. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian ada satu lagi hadis yang menceritakan tentang fadilat azan, kelebihan melaungkan azan. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, daripada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-muazzinu Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar, thumma qala ashhadu an la ilaha illallah, qala ashhadu an la ilaha illallah, thumma qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, thumma qala hayya 'alas salah, qala la hawla wa la quwwata illa billah, ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. Di sini membawa maksud apa hadirin dan hadirat yang dimuliakan? Daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya seorang muazzin, ini pelaku bagi perbuatan azan, fa'ilnya, pelakunya adalah disebut sebagai muazzin. Berkata Umar ibn al-Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya orang yang melaungkan azan atau tukang azan atau muazzin menyebut Allahu akbar, Allahu akbar, lalu salah seorang kamu mengucap, yakni menjawab azan tersebut dengan sebutan Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian muazzin itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka salah seorang kamu juga menjawab asyhadu an la ilaha illallah, kemudian muazzin itu mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salah seorang kamu pula menjawab sebutan tersebut dengan katanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muazzin kata hayya 'alas salah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Muazzin kata hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Muazzin kata Allahu akbar, Allahu akbar, kita menjawab Allahu akbar, Allahu akbar. Muazzin kata la ilaha illallah, kita menjawab la ilaha illallah. Min qalbihi, daripada jantung hati kita ini, dakhalal jannah, maka kita akan masuk ke dalam syurga. Maka Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, sekiranya salah seorang kamu dia mendengar muazzin menyebut dan dia mengucapkan sama seperti yang disebut oleh muazzin itu dengan datang daripada jantung hatinya,
maka itu dinamakan ataupun dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fadilat kita mendengar azan, mengumandangkan azan serta menjawab azan yang dikumandangkan oleh muazzin. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian ada lagi yang disebut berkenaan dengan fadilat azan. Wa an Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nudiya bis salati futihat abwabus sama wastujibat du'a. Apabila dikumandangkan azan, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila dilaungkan azan, futihat abwabus sama, akan dibuka pintu-pintu langit. Maknanya pintu-pintu langit akan terbuka, wastujibat doa, dan dimustajabkan doa. Jadi sebab itu kita katakan apabila azan berkumandang, itu adalah waktu langit-langit dibuka, pintu-pintu langit dibuka, dan waktu mustajabnya doa. Tetapi kita katakan apa yang patut kita buat. Caranya begini. Apabila kita dengar tentang waktu mustajab ketika azan ni, bukanlah bermakna ketika muazzin melaungkan azan tu kita tadah tangan doa, tidak. Tetapi caranya ataupun kaifiatnya adalah apabila muazzin melaungkan azan, maka kita menjawab azan. Kita menjawab azan. Selepas selesai azan, kita membaca doa selepas azan yang kita katakan Allahumma rabb hazihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah itu. Kemudian kita berselawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dalam tempoh antara azan dan juga iqamat itu, waktu itu mustajab. Waktu itulah yang kita katakan doa itu dituntut. Jadi seseorang boleh sahaja untuk dia berdoa selepas daripada dia azan dengan apa sahaja kehendak yang dia mahukan kepada Tuhan, kerana waktu itu waktu mustajab. Ada riwayat yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut la yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamah. Doa tidak ditolak antara azan dan juga iqamat. Ataupun disebut la yuraddu du'a'u bainal azanain. Tidak ditolak doa, yakni dalam kurungan mustajab berdoa antara dua azan. Azan yang pertama nak melaung waktu solat atau nak memberitahu waktu solat, memanggil orang yang di luar untuk datang ke masjid. Azan yang kedua merujuk kepada iqamah, nak memanggil orang yang dah ada dalam masjid untuk masuk ke dalam saf. Itulah peranan azan dan itulah juga peranan iqamat. Azan untuk memanggil orang luar datang kepada masjid salat berjamaah, manakala iqamat untuk panggil orang yang dah ada dalam masjid supaya mereka bersiap sedia untuk masuk ke dalam saf bagi mendirikan salat fardu secara berjamaah. Baik. Dan kemudian ada lagi disebutkan di sini, hadirin dan hadirat, satu persoalan sebelum saya pergi kepada poin yang berikutnya. Kalau kita ni selepas azan kan kita nak buat salat 2 rakaat, qabliyah ke ataupun 2 rakaat secara mutlak, contoh. Jadi sebagai contoh, antara azan zuhur dan juga iqamat, jadi kan ada salat sunat rawatib. Sebahagian dalam mazhab kita, mazhab Syafi'iyah mengatakan 4 rakaat, sebahagian kata 2 rakaat yang dituntut, iaitu solat rawatib yang muakkad itu. Jadi kalau selepas azan, mana patut kita buat? Nak fokus doa ke? Nak fokus mendirikan salat qabliyah? Saya kata begini, kalau kita boleh buat dua-dua, silakan buat dua-dua. Maknanya kita buat dahulukan dengan salat qabliyah. Selepas kita selesai salat qabliyah, katakanlah tempoh masa tu ada dalam 10 minit. Kita buat qabliyah ni boleh jadi dalam 3-4 minit ataupun ke 5 minit. Kemudian baki daripada itu banyakkan doa sementara menanti iqamat dilaungkan. Tetapi kadang kalau kita datang selepas azan, tetapi kita masuk masjid ni boleh jadi dah 5 minit atau 3 minit sahaja lagi untuk iqamat. Ataupun kadang-kadang kita datang ke masjid, kita tengok jam di masjid tu dah tinggal 1 minit lagi untuk iqamat.
Jadi adakah kita nak buat solat qabliyah ataupun kita nak berdoa, Jadi kita katakan dalam keadaan seperti ini kita tadah tangan berdoa. Maknanya kalau kita solat boleh jadi mengganggu Bilal atau muazzin, dia dah nak bersiap sedia, dah nak melaungkan iqamat ni. Tetapi dalam waktu itu, oleh kerana waktu singkat, kita jangan terus duduk. Tapi oleh kerana seminit sahaja lagi kita masih dalam keadaan berdiri, kita tadah tangan doa kepada Allah. Doalah apa-apa sahaja yang kita minta ataupun yang kita hajati. Kerana waktu itu doa adalah mustajab. Selain daripada itu, hadirin dan hadirat, ada satu lagi kelebihan yang kita sebut di sini berkaitan dengan azan ini. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nudiya bis salah, apabila dilaungkan azan untuk salat. Dilaungkan azan dalam erti kata menandakan telah masuk waktu salat. Adbara syaitanu walahu durat, maka syaitan akan berpaling daripada sesuatu tempat yang dikumandangkan padanya azan itu. Walahu durat, dan pada syaitan itu ada kentut, kata Nabi SAW. Dia dipanggil durat ni kentut, maknanya syaitan lari dalam keadaan terkentut-kentut. Tetapi dari sudut bahasa Arab, ini orang kata ilmu bahasa. Dari sudut perkataan bahasa Arab, kentut ni ada dua perkataan seperti yang disebut dalam kitab-kitab fiqh ataupun dalam perbahasan hadis Nabi SAW. Yang pertama disebut sebagai duratun, dad, ra, alif, ta, durat. Apa maksud durat? Kentut, betul. Tetapi ada satu lagi kategori kentut yang disebut dalam bahasa Arab dan juga dalam lafaz hadis ataupun riwayat yang sahih, iaitu fusaun, fa, sin, alif, hamzah, fusa. Fusa juga kentut. Tetapi apa perbezaan antara durat dengan fusa? Di sini penting. Maka kita katakan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, durat adalah kentut yang kuat, kentut yang didengari, berbunyi kuat. Manakala fusa ni adalah kentut yang tidak ada bunyi, ataupun dia tidak berserta bunyi, dia keluar angin sahaja. Yang ni ramai masyarakat kita dia panggil sebagai the silent killer. Maknanya pembunuh senyap-senyap. Dalam sembunyi-sembunyi tiba-tiba bunyi tak ada, tapi bau tu kuat, contoh. Jadi itu namanya apa? Itu fusaun, fusa. Jadi syaitan ni apabila azan dikumandangkan, maka dia akan lari daripada tempat tersebut dan dia lari terkentut-kentut, kata Nabi SAW, hatta la yasma'at ta'zin, sehingga dia tidak dengar azan. Tersebut. Fa idza qudiya an-nida'u aqbal, dan apabila telah selesai sahaja seruan azan dikumandangkan, maka barulah syaitan dia akan kembali balik ke tempat tersebut. Jadi sebab itu kita ni, orang kata ketika azan syaitan akan lari. Jadi sebab itu kalau kita ni contoh, sebab tu sebahagian orang dia macam ayat kasar sikit. Kalau kita ni dengar azan je lari, maka itu lebih kurang nak ikut tabiat syaitan. Wal'iyadzubillah. Sepatut bila kita dengar azan, maka kita datang ke masjid untuk kita mendirikan salat fardu secara berjamaah. Kemudian ada juga hadis yang menyebut, hadirin dan hadirat, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana iza sami'a an-nida'a bis-salati dhahab. Syaitan ni apabila dia dengar azan yang menyeru untuk orang ramai salat, maka dia akan pergi, dia akan beredar, dia akan lari. Hatta yakuna makan ar-rawha, sehingga dia pergi kepada satu tempat yang namanya ar-rawha itu. Sehingga dia sampai kepada ar-rawha, dan jarak antara Madinah al-Munawwarah ala sakiniha afdalus salati wassalam, jarak antara Madinah al-Munawwarah dengan ar-rawha tu adalah sejauh 36 batu.
sejauh 36 batu, menunjukkan bila azan dikumandangkan di Madinah Al-Munawwarah, di bumi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka syaitan akan lari jauh sebanyak 36 batu daripada tempat tersebut. Baik, itu kita telah selesai perbahasan kita pertama pada malam ini, iaitu fadlul azan, kelebihan laungkan azan. Kita dah cerita lebih kurang 3-4 hadis yang berkaitan dengan kelebihan melaungkan azan atau kelebihan azan itu sendiri. Kemudian kita nak pergi kepada perbahasan yang kedua, fadlul muazzinin. Fadlu al-muazzinin, kelebihan orang yang mengumandangkan azan. Jadi kita kena jelas, azan ni adalah fi'il, perbuatan. Fa'il, kata pembuatnya atau pelakunya adalah muazzin, adalah muazzin. Tapi orang kita dia akan sentiasa sebut Bilal, Bilal. Kalau dari sudut yang tepatnya adalah muazzin, tukang azan. Bilal ni nama orang, dan kerjaya Bilal ni yang dikenali sehinggalah kepada hari ini, kerjaya dia sebagai muazzin, namanya Bilal bin Rabah. Baik, apa fadilat orang yang melaungkan azan? Mungkin dari kalangan tuan-tuan dan puan-puan ni, walaupun orang kata kita ni bukannya tukang azan di masjid, betul, tetapi kita ni boleh jadi, yang lelaki lah khusus saya, boleh jadi kita ni katakanlah nanti kita sedar atau hakikat ni, maka kita katalah dalam suasana insya-Allah kembali normal semula apabila masjid-masjid semua nanti akan beroperasi seperti mana biasa, maka waktu itu kita berebut nak mengumandangkan azan. Sebab Ustaz Fahmi dah sebut fadilat melaungkan azan, fadilat muazzin. Jadi saya nak kepada fadilat tersebut. Sebab kalau ikut para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para sahabat adalah generasi yang paling bersegera ke arah kebaikan. Dia dengar sahaja satu fadilat, dia akan nak amalkan dengan fadilat tersebut. Jadi kita ni bukan generasi yang tak tahu fadilat. Kita banyak tahu fadilat, tapi kita tak amalkan. Sebab itu kekurangan dan kelemahan kita atau sebahagian kita yang kita, orang kata, kita kesalkan. Kita bukan tak tahu fadilat, tetapi kita tak amal sahaja. Cuma kalau para sahabat Nabi dahulu, mereka akan mencari-cari fadilat, amalan tertentu, ucapan tertentu, perbuatan tertentu, dan mereka nak amalkan. Jadi pada malam ni kita dah ketahui fadilat azan, dan ni kita nak tahu pula fadlu al-muazzinin, fadilat muazzin. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, daripada Ibnu Umar, yakni Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfar lil muazzinina muntaha adhanu wa yastaghfiru lahu kullu rutab wa yabis sami'ahu. Yang membawa maksud akan diampunkan bagi seorang yang melaungkan azan ni mengikut penghujung azan dia. Tu yang orang kata, lagi panjang laungan azan kita itu, maknanya lagi jauh ataupun lagi besar pengampunan Tuhan. Tetapi kita katakan panjang itu, orang kata mestilah panjang dengan kadar yang sesuai atau bertepatan mengikut uruf sahaja. Jangan terlampau berlebihan. Jangan terlampau memanjang-manjangkan sehingga melarikan makna azan itu sendiri. Jadi dikatakan di sini oleh Nabi kita SAW, dan semua yang kering, yang basah, yang mendengar azan akan mendoakan keampunan kepada orang yang melaungkan azan. Yastaghfiru lahu kullu rutab wa yabis, ataupun kullu rutabin wa yabisin sami'ahu. Semua yang orang kata basah, semua yang kering, maknanya hatta pokok-pokok pun kalau mendengar azan akan memohon istighfar daripada Allah buat orang yang melaungkan azan tersebut. Kemudian antara fadilat bagi tukang azan ini, hadirin dan hadirat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Hurairah meriwayatkan kepada kita daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, al-muazzinu yughfar lahu mada sautuh
wa yusaddiquhu kullu hajarin wa yabis. Seorang muazzin itu akan diampunkan dosa-dosanya mengikut penghujung suaranya. Maknanya di penghujung suaranya, macam asyhadu an la ilaha illallah, maka dalam tempoh ke penghujung sebutan Allah itu dia akan diampunkan dosanya oleh Tuhan. Wa yusaddiquhu kullu hajar wa yabis, dan semua batu-batu dan juga yang kering-kering akan seperti dedaunan dan seumpamanya akan membenarkan laungan ataupun perbuatannya tersebut. Baik. Jadi itu membawa erti dosa-dosanya terampun mengikut penghujung azannya. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, seperti yang dikatakan di sini, mada syai' ghayatuh. Maknanya mada ataupun penghujung bagi sesuatu itu adalah ghayah dia, maknanya penghujung dia. Seperti kalaulah dia meninggikan suaranya, maka sampai kepada orang kata suaranya diangkat dengan tinggi untuk melaungkan azan, maknanya lagi kuat suaranya tersebut. Tetapi ini pun kena ambil kira juga, kerana dahulu tanpa mikrofon. Tapi sekarang ini kalau dengan mikrofon, kalau kita terlampau menguatkan suara, dia akan lebih orang kata bingit. Jadi oleh kerana itu kita ikut kesesuaian. Maknanya selama suaranya ditinggikan, maknanya dah sampai kepada penghujung suara contohnya, dilaungkan azan, maka yang paling tinggi itulah orang kata dosa-dosanya akan terampun mengikut tahapan yang paling jauh suaranya boleh pergi. Okey. Itu antara maksud yang kita katakan daripada mada saut. Mada as-saut. Kemudian kita dah jelas tentang itu kelebihan orang yang melaungkan azan ataupun orang yang mengumandangkan azan, dia akan diampunkan dosa-dosanya. Maka ada juga hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imamu dhamin. Al-imam dhamin. Seorang imam tu adalah penjamin. Apa maksud penjamin? Maka dikatakan di sini mutakaffil li salatil ma'mumin. Kerana imam yang memimpin salat, dia adalah individu yang bertanggungjawab terhadap salat makmum-makmum yang berada di belakangnya. Itu maksud al-imamu dhamin. Imam salat adalah penjamin. Wal muazzinu mu'taman. Orang yang mengumandangkan azan adalah orang yang diberi amanah. Orang yang diberi amanah. Diberi amanah untuk apa? Diberi amanah untuk mengkhabarkan tentang telah masuknya waktu salat. Maknanya diberi amanah yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wal muazzin mu'taman. Orang yang melaungkan azan itu diberi amanah, yakni diberi amanah untuk memberitahu, memberi khabar akan telah masuknya waktu salat. Sehingga apabila dia kumandangkan azan je, orang percaya. Maknanya okey, dah telah masuk dah waktu salat. Maknanya orang akan percaya. Jadi itu maksud mu'taman, dia diberi amanah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arshidil a'immah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam. Maknanya Nabi doakan semoga Allah memberi petunjuk kepada imam-imam salat. Ini penting. Kerana imam salat ni di belakangnya ada makmum yang pelbagai kategori, pelbagai latar belakang. Jadi imam salat ni dia dhamin, dia menanggung ataupun dia penjamin. Dialah yang orang kata bertanggungjawab atau menanggung akan keseluruhan makmum yang berada di belakangnya. Kemudian Nabi mendoakan kepada para imam salat, Allahumma arshidil a'immah. Ya Allah, berilah petunjuk, berilah bimbingan kepada para imam. Waghfir lil muadzinin. Nabi kata apa? Ya Allah, ampunkanlah kepada orang yang melaungkan azan. Subhanallah. Jadi sesiapa yang ingin mendapatkan doa Nabi, hendaklah dia melaungkan azan. Seseorang yang melaungkan azan, mengumandangkan azan, dia akan mendapat
doa keampunan daripada Nabi SAW berdasarkan hadis yang sahih ini. Kerana baginda mengatakan, Allahumma ghafir lil muadzinin, ya Allah, kau ampunkanlah dosa tukang-tukang azan. Jadi kalau kita nak dapatkan doa keampunan daripada Nabi kita SAW, mari kita melaungkan azan, mengumandangkan azan. Tapi kalau ada orang kata, Ustaz, saya nak dapat fadilat laungkan azan, tapi setiap masjid dan surau dah ada dah orang yang bertanggungjawab. Maknanya itu jawatan dia. Kita kata tak apalah. Kita kata tak apa. Cuma kita katakan begini, katalah in case dalam 5 waktu, adalah satu waktu katakan tidak ada pun orang yang nak mengumandangkan azan. Boleh jadi tukang azan tu sakit perut, ataupun dia lewat sedikit, ataupun dia balik kampung, atau dia ada urusan. Maka kita yang tahu fadilat, kita rebut peluang tersebut. Kita tahu fadilat mengumandangkan azan, kita tahu fadilat azan, maka kita ambil peluang. Maka kalau kita nak dapat doa daripada Nabi kita SAW yang mendoakan keampunan kepada golongan muazzin, maka laungkanlah azan. Laungkan azan. Dan kalau kita nak mendapat doa petunjuk daripada Nabi SAW, maka kita menjadi imam salat. Menjadi imam salat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian kita jelas, kita nak pergi kepada perbahasan yang baharu. Kita dah jelas fadilat azan, kita dah jelas berkenaan fadilat tukang azan ataupun individu yang melaungkan azan. Kita nak pergi kepada sejarah, latar belakang bagaimanakah bermulanya laungan azan ni pada zaman Nabi SAW. Macam mana boleh bermula berkumandangnya azan untuk menggambarkan telah masuknya waktu salat. Di sini adalah satu perbahasan yang kita nak ketahui latar belakang sejarahnya. Maka kita sebut tajuknya Bad'ul Azan, bermulanya azan. Syuri'al azanu fi sanatil ula lil hijrah. Disyariatkan azan adalah pada tahun yang pertama daripada hijrah Nabi SAW. Tahun yang pertama daripada hijrah Nabi SAW daripada Makkah Al-Mukarramah menuju kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Baik. Hina qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Madinah, ketika mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Jadi pada tahun yang pertama Nabi sampai di Madinah Al-Munawwarah ala sakiniha afdalus salati wassalam itu, maka pada tahun itulah disyariatkan seruan azan. Disyariatkan seruan azan. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajtami'una ila as-salati li hin mawaqitiha bighairi da'wah. Dahulu para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka berkumpul untuk mendirikan salat ketika masuknya waktu salat tanpa ada sebarang panggilan pun. Maknanya tanpa didahulukan dengan seruan, tanpa didahulukan dengan sebarang panggilan, maka mereka telah berkumpul dan mereka telah berhimpun. Fafakkaru bi syai'in yunabbihuhum ala dukhuli waqti salah. Lalu mereka pun berfikir, mereka bincang untuk mencari sesuatu yang dapat memberikan tanbih, yunabbihuhum ala dukhuli waqti salah, untuk memberikan tanbih, peringatan kepada mereka bahawasanya waktu salat telah masuk. Jadi mereka pun berfikir apa yang sesuai untuk mereka jadikan sesuatu sebagai tanbih, sebagai pemberi, orang kata, peringatan bahawasanya ini waktu salat telah masuk. Maka wahtamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidzalika katsira. Nabi pun duk bagi penekanan yang banyak terhadap isu ni. Dia itu nak menjadikan sesuatu sebagai tanda telah masuknya waktu solat. Okey. Hatta qal, sehingga kata baginda sallallahu alaihi wasallam, laqad a'jabani an takuna salatul muslimin wahidah. Hatta laqad hamamtu an abatha rijalan fid dur yunaduna an-nasa li hinis salah. Wa hatta hamamtu an amura rijalan yaqumuna 'ala al-atam yunaduna al-muslimina bi hinis salah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah aku menjadi satu benda yang
orang kata mengagungkan aku, supaya orang Islam ni dapat mendirikan salat ni, orang kata secara bersama, secara bersatu. Sehingga aku ni berat pada rasa aku, ataupun sehingga aku inginkan supaya aku nak utuskan setiap lelaki-lelaki pergi ke rumah-rumah untuk memanggil orang ramai ketika masuknya waktu salat. Ajak, panggil pergi ke rumah, aku nak utuskan lelaki-lelaki dari kalangan umat Islam pada zaman baginda pergi ke rumah-rumah untuk mereka memanggil orang ramai, jom kita salat. Sehingga kata Nabi SAW, hatta hamamtu an amura rijalan yakumuna 'alal atam yunaduna al-muslimina bihini as-salah. Yang membawa maksud, sehingga aku ini ingin, kata Nabi, untuk mengarahkan lelaki-lelaki supaya mereka berdiri di atas tembok-tembok ataupun bangunan atau binaan yang tinggi di Madinah pada waktu itu, supaya mereka dapat menyeru, supaya mereka dapat memanggil orang Islam ketika mana telah masuknya waktu salat. Panggil ke mana? Panggil ke masjid. Panggil ke masjid. Kemudian ada juga hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, kana al-muslimuna hina qadimul madinata yajtami'un. Dahulu, kata Ibn Umar, umat Islam, yakni pada zaman Nabi kita SAW, ketika mereka sampai sahaja ke Madinah, mereka berkumpul, mereka berhimpun. Fayatahayyanuna as-salah. Lalu mereka pun menetapkan ataupun mereka pun mentakdirkan waktu salat ni adalah pada waktu sekian-sekian untuk mereka pergi menghadiri masjid. Untuk mereka pergi menghadiri masjid. Laisa yunada laha. Tidak ada seruan, panggilan tidak ada untuk mendatangi salat pada waktu itu. Fatakallamu yawman fi dhalik, kata Ibn Umar. Lalu mereka pun berbincang pada satu hari berkenaan hal tersebut, tentang penetapan apakah caranya untuk kita ini memanggil orang ramai, atau untuk kita memberitahu kepada orang ramai bahawasanya waktu salat telah masuk, maka datanglah kepada masjid untuk kita bersama mendirikan salat berjamaah. Faqala ba'duhum, maka sebahagian dari kalangan mereka pun memberikan pandangan. Ini yang orang kata bermesyuarat, berbincang. Faqala ba'duhum, sebahagian mereka kata, ittakhadhu naqusan misla naqusin nasara. Ambillah kamu ataupun carilah loceng seperti mana loceng golongan Nasrani. Dia nak cari loceng supaya bila masuk waktu azan kita bunyi loceng, contoh. Ataupun saya minta maaf, apabila masuk waktu salat kita bunyi loceng, supaya orang tahu ini waktu salat telah masuk. Waqala ba'duhum, manakala sebahagian dari kalangan mereka pula memberi satu cadangan yang lain. Ittakhadhu buqan misla qarnil yahud. Pergi cari seruling pula, dia kata. Cari seruling seperti mana tanduk yang diguna pakai oleh Yahudi untuk memanggil ataupun untuk mengeluarkan bunyi kuat supaya orang ramai dapat isyarat waktu salat telah masuk. Lalu faqala Umar. Lalu Umar pun berkata, hadis ni riwayat siapa? Anak kepada Umar. Hadis ni riwayat Ibnu Umar. Dalam hadis ni Umar berceritakan, Umar dia bagi pandangan. Kita tengok Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Awala tab'asuna rajulan yunadi bis-salah. Tidakkah tidakkah sepatutnya kamu mengutuskan seorang lelaki itu supaya dia dapat melaungkan panggilan untuk salat? Maknanya mereka melaungkan panggilan untuk mendirikan salat. Maka ketika itu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menyambung. Apa kata baginda? Ya Bilal, kum fanadi bis salah. Wahai Bilal, berdirilah kamu dan juga serulah azan untuk salat. Serulah azan untuk salat. Baik. Jadi itulah antara serba sedikit orang kata asas bagaimanakah azan itu bermula, bagaimana azan itu pada asasnya ia disyariatkan. Tetapi sebenarnya ada banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan berkenaan dengan awal ataupun asal bagi pensyariatan azan ini. Baik.
Kemudian kita dah selesai berkenaan dengan sejarah pensyariatan atau bermulanya macam mana, maka hasil daripada perbincangan yang berlaku ke dalam kalangan para sahabat seperti yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma itu tadi. Baik. Jadi kita nak pergi kepada perbahasan yang berikutnya, iaitu syafa'ul azan. Syafa'ul azan. Perkataan syafa' ni adalah genap. Lawan kepada genap adalah ganjil, iaitu witir. Jadi sebab itu timbul permasalahan atau timbul satu isu, iaitu salat syafa' berserta salat witir. Salat syafa' ni hakikatnya salat 2 rakaat, manakala salat witir tu adalah satu yang tunggal itu. Jadi kadang-kadang masa saya belajar dahulu, ketika salat tarawih, selepas sahaja habis 8 rakaat atau 20 rakaat, maka imam tu dia akan bagi tahu kepada semua jemaah, dia akan kata salatus syafa' ma'al witir, dia kata salat syafa' berserta salat witir. Maka dia pun dirikan salat 2 rakaat dan selepas itu memberi salam, kemudian bangun tambah 1 rakaat itu yang witir, kemudian assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Tetapi ala kulli hal, maknanya secara umumnya perkataan syafa' ni dari sudut bahasa adalah genap. Jadi apa maksud syafa'ul azan? Maknanya azan tu dikumandangkan dalam jumlah yang genap. Sebab itulah dilaungkan azan sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali, kerana 2 kali adalah angka genap. Manakala iqamah dilaungkan selama 1 kali, iaitu secara witir. Sebab itu iqamat kita kan sekali sahaja lafaz disebut, manakala ketika azan disebut sebanyak 2 kali lafaz. Ini semua ada riwayatnya, semua ada hadis daripada Nabi SAW yang menjelaskan tentang hal ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, zakarun nar wan naqus. Orang ramai menceritakan tentang api dan juga menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang loceng. Fadzakarul yahud wan nasara. Lalu mereka pun ceritalah berkenaan Yahudi buat begini, Nasrani buat cara begini. Lalu fa umira Bilalun ay yashfa'al adhan wa ay yutiral iqamah. Maka diberikan arahan kepada Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu diberi arahan. Maknanya yang memberi arahan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk ayyashfa'al adhan, untuk Bilal ni menggenapkan lafaz azan, wa ayyutiral iqamah, supaya dia menunggalkan lafaz witir 1 kali sahaja. Saya minta maaf, dia menunggalkan lafaz iqamah, menunggalkan lafaz iqamah. Wa anhu aidan, yani wa an Anas bin Malik aidan radhiyallahu anhu qala umira Bilal ay yashfa'al adhan wa ayyutiral iqamah. Diberikan arahan kepada Bilal bin Rabah untuk beliau mensyafa'kan azan, iaitu menggenapkan lafaz azan, wa ayyutiral iqamah, dan beliau menunggalkan lafaz iqamah. Sebab itu lafaz azan semuanya disebut secara 2 kali secara generalnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, disebut 2 kali. Tapi ketika iqamat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, sehingga habis 1 kali sahaja. Itu dinamakan sebagai yutiral iqamah, diarah kepada Bilal untuk dia menunggalkan iqamah, wa ayyashfa'al azan, untuk dia mensyafa'kan azan. Sebab itu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dilaungkan sebanyak 2 kali pada azan, sedangkan iqamah dilaungkan sekali sahaja kerana ada arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat sedemikian. Kemudian itulah dianya asas syafa' lafaz azan itu. Kemudian kita nak pergi kepada perbahasan yang berikutnya, hadirin dan hadirat. Siratul azan, sirah. Apa itu sirah? Sirah ni bentuk. Bentuk azan ni macam mana bentuk dia? Maknanya macam mana susun atur lafaz dan seruan azan tersebut.
An-naw'ul awal, ada jenis dia. Jenis yang pertama ini yang kita selalu baca. An Abi Mahdhurah qala radhiyallahu ta'ala anhu, alqa alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'dhin huwa bi nafsihi faqala Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah summa ta'ud fataqul ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas salah hayya 'alas salah hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu akbar la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya di sini ada berapa kali seruan asyhadu an la ilaha illallah? Ada 4 kali. Demikian seruan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga ada 4 kali. Ini hadis ni diriwayatkan oleh Abu Mahdhurah. Siapa Abu Mahdhurah? Abu Mahdhurah ni juga merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tukang azan kepada baginda. Dia menjadi tukang azan kepada baginda. Kita sebut berapa ramaikah tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini persoalan. Berapa ramaikah tukang azan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Maka jawapannya, tukang azan Nabi kita ini ada 4 orang. Ada 4. Antaranya Abu Mahdhurah, keduanya Sa'ad Al-Qars, ketiganya Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang keempat yang paling masyhur Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hadis ni daripada Abu Mahdhurah, salah seorang daripada muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Mahdhurah? Dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan azan kepada aku ni, baginda sendiri secara peribadi, baginda sendiri yang mengumandangkan azan kepada aku, dan baginda menyebut Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Nabi kata kepada Abu Mahdhurah, summa ta'ud fataqul, kemudian kamu ulang dan kamu ucap lagi. Pentahqiq hadis ni dia kata apa? Rafi'an biha sautuk, maknanya kamu angkat suara kamu, ataupun rafi'an biha sautaka, kamu mengangkat suara kamu lebih tinggi lagi daripada yang pertama tadi. Maka kamu ulang balik, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Kemudian hayya 'alas salah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu akbar la ilaha illallah. Lalu dikatakan di sini, maknanya Allahu akbar pada awal 2 kali. Kemudian dikatakan di sini asyhadu an la ilaha illallah itu sebanyak 4 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 4 kali, hayya 'alas salah macam biasa. Tetapi ini salah satu daripada jenis yang lain. Tapi hadis ini hadis yang sahih. Cuma disebutkan di sini adalah an-naw'ul awwal. Manakala an-naw'us tsani, nau' yang kedua ni adalah yang kita duk guna dalam azan selama hari ni. Yang kita duk baca iaitu Allah, semua itu dengan lafaz syafa'. Orang kata, ustaz, kenapa disebut syafa' tapi Nabi sebut 4 kali syahadu an la ilaha illallah, Nabi ajar kepada Abu Mahdhurah 4 kali, dan syahadu anna Muhammadar Rasulullah pun 4 kali, kenapa? Kita kata, bukankah 4 juga adalah genap? Bukankah 4 juga adalah angka genap? Dan hadis ni hadis sahih. Cuma kita katakan dari sudut pengamalan masyarakat kita pada hari ini adalah semuanya diduakan daripada Allahu akbar, melainkan yang terakhir sahaja, iaitu pada la ilaha illallah itu sahaja. Yang lain semuanya disyafa'kan, iaitu digenapkan. Manakala iqamat pula adalah diwitirkan, ditunggalkan, seperti Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah. Itu kita jelaskan tentang awal-awal. Ada soalan yang timbul,
penghujung kalimah azan. Nak sebut apa? Akhirul azan. Maka akhirul azan ni berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Bilal radhiyallahu taala anhu. Akhirul azan, penghujung azan, yakni penghujung lafaz azan adalah lafaz Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Disebut sebanyak Allahu akbar 2 kali, kemudian la ilaha illallah. Wa an Abi Mahzurah radhiyallahu anhu, daripada Abu Mahzurah yang saya ceritakan tadi, anna akhiral azani la ilaha illallah. Kalimah terakhir daripada azan adalah la ilaha illallah. Baik. Kemudian yang terakhir sebelum kita tamatkan kuliah kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, kita nak cerita sikit berkenaan dengan perkara-perkara sunat ketika azan. Sunanul azan, perkara-perkara sunat ketika azan. Pertama, ayyakunal muazzin tahiran sayyitan. Hendaklah muazzin, individu yang melaungkan azan ini adalah seorang yang bersih, maknanya dalam keadaan taharah. Sayyitan ni adalah seorang yang mempunyai suara yang baik, suara yang baik, yang jelas, suara yang baik. Di hadis Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah, berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, anna Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, bahawasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, inni araka tuhibbul ghanamul badiyah, fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatik fa azlanta lis-salah farfa' sautaka bin nida. Dia kata, Abu Sa'id Al-Khudri ni, dia kata kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah ini, dia kata apa? Aku tengok kamu ni, kamu suka kepada kampung, kamu suka kepada kambing, dan kamu suka kepada pedalaman, bahagian kawasan pedalaman ni, Badiah. Apabila kamu berada bersama dengan kambing kamu dan juga berada di kawasan pedalaman dan kamu melaungkan azan untuk salat, maka hendaklah kamu tinggikan suara kamu dalam azan. Maknanya boleh juga kita terjemahkan sayyitan ni maksudnya adalah, boleh juga kita terjemahkan sayyitan ni maksudnya sebagai suara yang kuat. Maknanya dia mempunyai suara yang kuat. Bukanlah dia azan pun macam orang kata tak dengar suara. Azan pun macam cakap dalam selimut, orang kata. Jangan macam tu. Maknanya sayyitan ni suara dia kuat, dan lebih tentulah suara merdu, suara yang baik dan suara yang jelas. Dan apa kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah ni? Dia kata, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar kenyataan ni daripada Nabi SAW, iaitu kalau kamu berada di kawasan pedalaman kamu pergi ke kambing-kambing kamu, peliharaan kamu, maka fa'azanta lis-salah, kamu mengumandangkan azan untuk salat, farfa' sautaka bin nida, maka tinggikan suara kamu ketika melaungkan azan tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, antara perkara sunat ketika azan, ayyakuna hasanus saut, mestilah muazzin ni suara dia suara yang sedap. Suara dia suara yang sedap. Yang ketiganya adalah ayyakuna aminan, mestilah orang yang azan ni adalah seorang yang terpercaya. Orang pun kenal dia, orang yang terpercaya, dipercayai. Li'annahu yurja' ilaihi fi salah, kerana dia ni dijadikan rujukan dalam mendirikan salat. Tukang azan adalah rujukan kita dalam mendirikan salat. Bila dia kumandang azan, kita dah tahu dah suara ni suara si fulan, haji ni contoh. Maka dia perlu seorang yang amin, seorang yang dipercayai, seorang yang jujur, seorang yang amanah. Lil hadis umana'ul muslimina ala salatihim wa suhurihim al-muadzinun. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, orang-orang kepercayaan umat Islam ketika salat dan ketika waktu sahur adalah golongan azan. Maknanya ketika mereka mengumandangkan azan tu, mereka menentukan ni waktu sahur, yang ni waktu salat contohnya. Kerana kita tahu bagi salat subuh ada 2 kali azan. Bagi salat subuh ada 2 kali azan.
Selepas azan yang pertama masih boleh makan, manakala selepas azan yang kedua kita haram melakukan perkara kerana telah bermulanya ibadat berpuasa. Yang keempat, perkara sunat berkait dengan azan ini adalah ayyakuna aliman bi awqatis salah. Hendaklah seorang muazzin ni dia alim, dia mengetahui tentang masuknya waktu salat, ataupun dia mengetahui tentang waktu-waktu salat. Dia tahu. La yasta'zinu ahadan imma kana au imaman kana au ghairuhu. Imaman kana au ghairahu. Jadi dia kata macam dia alim waktu solat. Maknanya dia tak adalah tanya kepada orang lain ataupun sama ada orang tu imam ataupun selain daripadanya, kerana dia sendiri telah mengetahui. Tapi hal ini adalah sunat. Yang ketiganya, saya minta maaf, yang kelima hadirin dan hadirat, antara perkara sunat bagi muazzin, bagi tukang azan adalah mutatahhiran minal muhdatsin. Saya minta maaf, mutatahhiran minal hadatsain, iaitu orang yang mengumandangkan azan ni disunatkan untuk dia ni dalam keadaan berwuduk, iaitu dia bersih daripada hadas kecil dan dia bersih daripada hadas besar. Dia bersuci daripada hadas kecil dan dia bersuci daripada hadas besar. Begitu juga disunatkan untuk dia ini bersihkan dirinya wa min najasatil badani was-saub. Badan dia bersih daripada najis, demikian pakaiannya juga bersih daripada najis. Yang keenam, disunatkan ketika azan ni adalah untuk menghadap ke arah kiblat. Nampak? Dia bukan syarat sah azan, tapi disunatkan. Maknanya antara perkara sunat ketika azan adalah mustaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Kerana ini termasuk dalam perkara sunat, seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Ijma', wa ajma'u ala anna minas sunnati an tastaqbila al-qiblata bil adhan. Dan para fuqaha telah ijma' bahawasanya sebahagian daripada sunnah itu adalah untuk menghadap ke arah kiblat ketika mengumandangkan azan. Yang ketujuh, antara perkara sunat ketika azan ayyu'adzina fi awwalil waqti, dilaungkan azan itu pada awal waktu. Li hadis inna bilalan kana yu'adzinu fi awwalil waqti, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan pada awal waktu. Baik. Yang ke-8, yu'adzin fi makanin murtafi'. Antara perkara sunat ketika azan adalah kita melaungkan azan di tempat yang tinggi. Kerana apabila lagi tinggi sesuatu tempat, suara kita itu mungkin akan lebih jauh didengari. Sebab itu dahulu kita katakan binaan-binaan kita ada menara yang tinggi, yang mana muazzin naik ke atas menara tersebut untuk mengumandangkan azan. Tetapi pada hari ini, hatta kalau kita azan di bawah sekalipun, tempat dewan solat utama pun, cuma kita dah menggunakan speaker atau kita ada pembesar suara, maka ini telah memadai dan mencukupi, kerana suara yang terhasil daripada mikrofon, daripada speaker itu telah begitu kuat sehingga kedengaran dalam jarak yang jauh meliputi keseluruhan penduduk kampung. Jadi orang kata tidaklah semestinya zaman sekarang pun kena cari tempat yang tinggi, nak naik menara KL dulu baru kita nak azan. Tidak. Memadai di atas dewan solat utama kita sahaja, tetapi dengan memakai mikrofon dan juga kita adanya speaker pembesar suara. Selain daripada itu, antara perkara sunat ketika azan adalah kita azan dalam keadaan berdiri, bukan kita azan dalam keadaan duduk. Kemudian antara perkara sunat ketika azan adalah ayyudkhila asba'aihi fi udhunaihi. Kita masukkan jari kita, satu jari kita ni dalam telinga kita. Maknanya macam tu, masukkan satu jari dalam telinga. Yang ni sebenarnya sunat hukumnya. Kerana ada kata-kata daripada Al-Imam Al-Bukhari, yuzkar an Bilal annahu ja'ala asba'aihi fi udhunaihi. Disebutkan daripada Bilal bin Rabah bahawasanya Bilal bin Rabah ni memasukkan satu jarinya ke dalam telinganya, ataupun
saya minta maaf, dia memasukkan dua jarinya ke dalam telinganya seperti yang telah saya tunjukkan sebentar tadi ketika dia melaungkan azan. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kita dituntut untuk membaca lafaz azan ni secara tartil, membaca secara tartil. Tartil ni maksudnya dengan meraihkan lafaz, meraihkan tajwid ketika azan, meraihkan huruf-huruf di sini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah contoh. Jadi kita meraihkan lafaz-lafaz azan tersebut. Kemudian kita juga yang ke-12, setiap lafaz azan kita sebut dengan penuh ketenangan. Maknanya jangan gopoh-gapah dalam mengumandangkan azan, tetapi disebut dengan bentuk yang dalam keadaan yang tenang. Yang ke-13, kita katakan ada juga pendapat yang mengatakan disunatkan ketika hayya 'alas salah, orang kata kita beralih ke kanan. Maknanya ketika hayya 'alas salah kita alihkan sedikit ke kanan kepala kita itu, manakala hayya 'alal falah kita alihkan ke kiri. Maknanya dalam keadaan ni orang tanya, nak alihkan badan ke nak alihkan muka? Jawapannya mengalihkan muka, bukan badan. Maknanya kita contoh badan kita masih statik, kita masih berdiri, kita statik menghadap kiblat kerana hukumnya tadi. Lalu kita kata disunatkan ketika hayya 'alas salah kita memalingkan kepala kita ke kanan, manakala sebutan hayya 'alal falah kita memalingkan kepala kita ini ke bahagian kiri. Baik. Itulah serba sedikit yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan orang kata perkara-perkara sunat yang saya ceritakan, antara ataupun sebahagian daripada perkara-perkara sunat ketika azan. Jadi pada malam ini alhamdulillah kita dah selesaikan beberapa perbahasan. Yang pertama kita cerita berkenaan fadilat azan. Yang kedua kita cerita berkenaan dengan fadilat muazzin, fadilat individu yang melaungkan azan. Yang ketiga kita cerita berkenaan dengan sejarah bagaimana pensyariatan azan pada tahun yang pertama hijrah ketika Nabi berada di Madinah selepas sahaja baginda hijrah daripada Makkah ke Madinah. Yang keempat kita dah ceritakan bagaimana azan ni disyafa'kan, dilaungkan dalam bentuk ataupun jumlah yang genap. Manakala witir, saya minta maaf, iqamah diwitirkan, dilaungkan dengan lafaz yang tunggal. Kemudian kita pergi yang kelima, kita dah cerita berkenaan sirah al-azan, bagaimana bentuk lafaz azan itu. Yang keenam kita dah ceritakan tentang perkara-perkara sunat ketika azan. Nah itulah tajuk yang terakhir kita pada malam ini. Kerana waktu mencemburui kita, kita telah sampai kepada 1 jam perbahasan kuliah kita pada malam ini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan kepada semua hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang hadir, orang kata menyertai perbahasan kuliah kita pada malam ini. Jazakumullahu khairan saya ucapkan juga kepada mereka yang share kuliah langsung kita ini kepada mana-mana platform atau media-media sosial yang tuan-tuan miliki. Saya tak ada kata-kata yang mampu saya ucap melainkan jazakumullahu khairan sahajalah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang melimpah ruah kepada kita semua dan memelihara kita semua daripada segala keburukan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.